10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah muslimin yang dikasihi juga dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kita, Kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Kita ada pada hadis yang ke-100, masalah yang ke-446. Hadis yang ke-100, masalah yang ke-446, akhirnya kita baca pada tanggal 23 bulan 6 22. Katanya mas'alatun ay hazihi mas'alatun, ini suatu masalah daripada hadis yang ke-100. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkaitan dengan tidur seseorang dalam keadaan berjunub, adakah berwuduk ataupun tidak. Hadis ashah dan hadis ahsan, hadis bersangatan sahih. Masalah jima dan makan tidur sebelum mandi junub. 3. Jima' dan makan
Kemudian tidur sebelum mandi junub. Jadi apabila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidur seseorang dalam keadaan berjunub? Bolehkah seseorang itu nak tidur dalam keadaan berjunub? Hadis yang ke-100. Jumpa tak? Tak jumpa lagi. Muka surat berapa? Hah? 305. Masalah jima' setubuh dan makan pun tidur sebelum mandi junub. Seorang berjunub, jadi sebelum dia mandi itu dia makan ataupun tidur, apa hukum dia? Banyak ni kita ni. Kita tak mandi selalu lah. Kita esok no, subuh nak sembahyang subuh baru mandi. Kemudian kita minum, kita makan sebelum daripada kita mandi janabah. Apa hukum dia? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan hadis yang di dalam masalah 443, hadis yang ke-100 itulah. Dan hadis-hadis riwayat dalam Sahih Muslim menunjukkan harus bagi orang yang junub itu tidur dan makan dan minum dan jima' sebelum mandi junub. Dan ini telah ijma' atasnya atas segala ulama. Makna tak apa, harus. Cuma ada petua daripada ulama salafus salih, orang yang makan dan minum dalam keadaan berjunub, maknanya orang tu tak mandi junub lagi. Dia makan, dia minum, maka orang ni akan mewarisi penyakit miskin, dia panggil. Itu petua daripada para ulama. Ada sebahagian ulama petua macam tu. Tapi kalau ikut hukum fiqh, hukum adalah harus. Tak ada apa. Lepas-lepas bersama dengan isteri kita nak makan, tak ada apa, boleh makan. Nak tidur, tak ada apa, boleh tidur. Nak minum, boleh. Nak jima' pula sekali lagi, tak ada apa, boleh. Dan pada hadis di dalam masalah 443 itu menunjuk sunat mengambil wuduk. Kena mengambil wuduk dulu sunat. Maknanya kalau nak makan sekalipun dalam keadaan kita berjunub tu sunat kita mengambil wuduk dulu. Ambil wuduk dululah. Ambil wuduk dan membasuh faraj, basuh kemaluan. Ni dak dah. Dua-dua tu dak. Suami pun dak, isteri pun dak. Pakai tidur gitu je. Allah. Kita suami pun tak ada cerita apa kat isteri kita. Pakai diam. Paling belakang kat lena. Sepelmu ke bawah tu lah. Janganlah. Makruh tu pakai tidur begitu saja. Tak ada basuh kemaluan, tak ada basuh faraj. Faraj ni bahasa Arab. Bahasa kita dia panggil benda berlubang. Tu dia panggil faraj. Contoh ni, gelas ni, berlubang dah. Dia panggil faraj. Jenis benda berlubang dipanggil faraj. Tu takut tak tahu. Jadi basuh dululah kemaluan tu. Basuh kemaluan pas siap. Mengambil wuduk. Lepas tu nak minum tak apa, nak tidur tak apa, nak
Makan tak apa, apa pun tak apa. Lepas tu ambil wuduk dulu. Tapi malah. Kerana hendak memperbuat 3-4 kerja itu. Mana? Nak jimat balik. Takut satgi nak jimat balik pula kali yang kedua. Pergi basuh dulu. Yang kedua pula nak makan. Ataupun nak minum. Ataupun nak tidur. Pergi basuh dulu. Lebih-lebih lagi ada anak. Kita ada. Sudah junub tu tak basuh apa ni, tubuh badan ni. Tak basuh apa, isteri kita tak basuh apa. Wuduk pun tak ambil, tak basuh pun tak basuh. Akhir sekali bangun tidur waktu malam, bagi susu kepada anak, bagi anak menyusu. Sebab tu jadi kerah perut tu. Sebab mak bagi susu anak dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub kita tak mandi pun. Seeloknya dan sunatnya kita mengambil wuduk terlebih dahulu. Pergi basuh dulu kemaluan tu. Kata dia. Istimewa pula hendak jimat orang yang tiada dijimatkan dia kan orang tu. Maka takkidlah sunat membasuh zakarnya. Tengok. Nak subuh kena pergi basuh dulu. Tadi tu dia buat apa tahu? Kada kencing pun tak basuh. Tadi. Sebab tu bukan basuh saja tuan-tuan. Kita bangkit daripada tidur pun sebelum kita nak buat apa, Nabi suruh kita basuh tangan. Basuh tangan dulu. Tu bangun-bangun daripada tidur tu sebelum nak buat apa. Nak bergaru, nak gosok mata, nak apa tu basuh tangan dulu. Sebab Nabi kata apa? Aina batat yadahu. Tak tahu di mana tangan kita tu bermalam. Waktu kita tidur tu tangan kita tak tahu duduk di mana. Kalau sejuk kan letak di bawah kangkang ni tangan kita kan. Kita bergaru apa, kita sentuh apa tak semalam tu. Garu buntuk ke garu apa ke. Sebab tu bangun tidur dia suruh basuh tangan. Sunat tu. Tak basuh makruh hukum dia. Begitulah juga ni, nak jimat, nak bersama dengan isteri kita. Pergi basuh dulu, masuk tandas dulu, basuh apa siap, barulah berwuduk apa siap, barulah mari mukaddimatul jima', buat mukaddimah dengan jima'. Yang tu tak payah belajar reti belaka, pendahuluan bagi jima' ni. Kau tak reti. Baca doa dulu. Doa dia bunyi macam mana dah? Doa bunyi macam mana? Cucu 7-18 doa tak reti. Tak ada kan ustaz kami baca bismillah ya. Allahumma jannibis syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca kita. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca kita. Tu dalam kitab adab tu suruh baca macam tu. Maknanya kalaulah kita dapat anak pada malam tu dengan doa ni, lepas tu kita dapat anak, maka anak tu tidak diganggu oleh iblis sampai dia lahir esok ni kan. Sampai dia beranak esok ni, iblis tak kacau dia, tak ganggu dia. Tu penting dia. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sebab tu kalau isteri kita duk mengandung ni daripada tuan guru, dia panggil Tok Qadi wilayah Yala ni, tuan guru Haji Abdullah Basit Katong. Bagi orang yang ada isteri nak beranak tu, dia bagi amalan supaya mudah seorang tu beranak. Dia suruh ambil minyak tanak tu lah. Minyaknya kan minyak tanak tu. Dia ada buah kelapa. Dia tanak mari dia jadi minyak. Bila jadi minyak tu dia suruh baca. Ambil minyak tu buat dalam mangkuk kat. Letak tangan kita tu kat sambil-sambil baca.
baca Fatihah 7 kali. Minyak tu. Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, lepas tu solawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya 7 kali. Buat minyak dah. Lepas tu baca surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dah. Baca sampai sekat tu, ayat tu dah. Baca sampai situ, hambus masuk dalam minyak tu. Minyak tu kita sapu di perut isteri kita. Sapu di perut isteri kita. Lepas tu, apabila ada air tanah ke air apa kan, kita titik masuk dalam tu, boleh titik kedua titik setiap hari bagi dia minum air tu tadi. Ayat tu duk cerita falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur, maka tengoklah olehmu. Falyanzuril insan, maka tengoklah olehmu kepada kejadian insan. Mimma khuliq, daripada apakah dijadikan manusia. Allah kata, tengok manusia tu. Dia jadi daripada apa manusia tu? Khuliqa mimma indafik. Allah kata, dijadikan manusia daripada air yang bertolak-tolak. Dafik yang mana manfuk, air yang bertolak-tolak. Air mani itulah. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar air bertolak-tolak tu, air mani itu daripada sulbi. Allah kata daripada sulbi dan taraib, daripada payudara. Sulbi dengan payudara. Dada dia tu. Sebab tu apabila nak buat ayat beranak, ambil ayat tu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ambil minyak boh dalam mangkuk. Ni ajak dah ni. Lain kali jangan suruh ustaz buat letih. Nak cari minyak kelapa tu susah. Cari minyak kelapa tanak. Tahu? Minyak kelapa tu kita tanak kan. Buat sendiri. Ni dia buat bagi jadi mengandung. So kita buat minyak beranak, tak ada kena mengena letih kita. Duk jadi ustaz ni penat macam tu. Waktu nak menikah pun susah kan kita buat tahlil. Sudah menikah buat tahlil pun siap, dia pergi honeymoon lah. UK lah, Langkawi lah, tak ada ajak kita pun. Tak ajak kita ni. Tengok pun tak tengok No, jumpa pula sekali lagi ngandung ustaz nak beranak ni bini ni tolong buat minyak sah. Pula dah kata. Kita nak marah pun kita jenis ustaz. Orang kata ustaz tak beradab pula. Jadi ustaz ni kena jaga banyak. Cakap kasar sikit tak boleh. Tolong buat minyak ustaz nak beranak ni. Wah, lah kita pun minyak. Letih juga nak cari minyak tanak tu. Baca Fatihah 7 kali. Baca ayat kursi 7 kali. Selawat sekurang-kurangnya 7 kali. Lepas tu baca ayat tadi. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ayat pertama sampai ayat ke-7. Ni duk cerita ni mana ingat ni? Tak ingat. Sekali suruh aku buat lah pula. Anak pertama suruh kita. Anak kedua suruh kita. Akhir sekali cucu suruh kita juga. Kata tak ada apa dah. Nah, buat sendiri cerita dah ni. Baca, dia duk cerita pasal kejadian manusia. Sebab tu anak tu dia jadi pada mani. Guna ayat tu, hasiat ayat tu. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Setakat tu 3 kali baca hambus dalam minyak tu. Setiap hari duk sapu tak perut dia tu. Perut isteri lah, bukan perut kita. Perut kita tinggi pun tak beranak perut kita ni. Dia bukan ada anak dalam tu.
Sapu. Tegak, tak apa, insya-Allah tu mudah tu beranak tu. Sebab tu kalau ada masalah dalam perut, ada masalah dalam perut, asyik tak sedap dalam perut, makan dua perkara Nabi kata. Makan dua perkara. Tengok dalam kitab Bahrul Mazi juga, juzuk yang ke-13, hadis yang pertama, hadis daripada Ja'far ibn Abi Talib. Nabi suruh makan dua perkara. Bab dia panggil babu ma jaa fi aklil kisa' birrutab. Bab pada menyatakan makan buah kisa'. Makan kisa'. Apa benda kisa'? Kisa' tu timun arak. Makan timun arak. Tahu timun arak? Cikgu pun tak tahu. Sudah. Timun arak tak tahu. Nak mati dah. Kalau sebut timun Jepun, tahu? Dia bukan timun Jepun. Dia timun Arab. Jepun curi tu. Letak nama dia. Jepun ni karut. Sebab tu Perdana Menteri dia kena tembak . Dia bukan timun Jepun. Nabi sebut kisah ni tu. Pada masa Nabi lagi. Kisah dia panggil timun Arab. Mentimun tu lah. Dia panggil timun Arab, bukan timun Jepun. Cuma Jepun bagi pinjam timun tu buh nama dia. Kita tak kenal lah kalau sebut timun Arab. Kalau sebut timun Jepun ataupun mentimun, kenal? Kenal. Kulit dia tu warna hitam, warna hijau gelap dia panggil. Makan dia. Makan dia dengan apa? Makan dia dengan rutab, Nabi kata. Buah kurma masak. Kurma masak. Rutab ni mana kurma masak. Makan kurma sebiji, dua biji, mai gigit mentimun. Sekali, dua kali gigit. Lepas tu makan pula. Ataupun nak mai blend sekali makan. Pasal apa Nabi suruh buat macam tu? Sebab buah kurma ni dia panas. Buah kurma ni dia panas. Apabila buah kurma panas, perut kita kalau panas saja pun dia tak nak. Kalau sejuk sangat pun dia tak nak juga. Sebab tu kita minum air, sat-sat nak minum. Kurma panas, mentimun tu sejuk. Panas mai bercampur dengan sejuk, dia jadi seimbang. Sebab tu kalau nak sihat dalam perut, makanlah mentimun dengan buah kurma. Kita dah. Kita makan apa? Kita makan sup malam hari. Makan sup daging tu. Lepas makan sup daging, kita makan apa? Kita makan teh tarik. Lepas teh tarik tu kita makan apa? Kita makan durian. Sebab tu duduk setengah jam tu pingsan, jatuh lah. Ada tu. Sebab dia panas. Daging tu dia panas. Teh tarik tu dia pekat. Orang tak ada penyakit tak apa. Orang ada penyakit tu dia. Sebab durian panas. Dia panas bercampur dengan panas. Dia tak boleh. Dia kena panas dengan sejuk. Panas dengan sejuk pun tak apa. Sebab rutab tu buah. Mentimun pun sayur. Buah juga. Buah campur dengan buah tak apa. Tu Nabi sebut tu. Tengok kitab Bahrul Mazi, juzuk yang ke-13, hadis yang pertama. Lepas pada Nabi cerita makan timun Arab dengan rutab, dengan kurma masak, Nabi cerita minum kencing unta dengan susu unta. Hadis yang kedua. Ubat saja tu Rasulullah sebut tu. Sebab tu kalau tak sedap duduk dalam perut, asyik jadi masalah dalam perut kita. Panas pun tak kena, sejuk pun tak kena, makan tu. Amal makan dua ni. Nabi sebut tu. Mentimun. Hak ni senang. Buah kurma pun ada, timun pun ada. Makan. Nak blend sekali tak apa, minum. Hak Nabi cerita tu hebat tu. Tidak, dia tak cerita. Mudah aja ubat dia. Ustaz makan tak? Aku tak makan, tak ada orang cari. Tak ada orang nak blend. Kakak tu tak ada. Tapi makan jugalah, beli kurma, beli tu makan malam-malam. Dia sehat perut dia panggil. Apabila sehat perut, penyakit pun kurang lah. Sebab penyakit dia hasil daripada perut. Segala penyakit dia main daripada perut ni lah. Perut penuh dengan apa?
penuh dengan makanan. Ha tu, lebih-lebih lagi makan dalam keadaan junub, tak bersih. Ya, habis. Sebab tu Abi Syuja' dia mati 156 lebih umur dia. Abi Syuja', pengarang matan Abi Syuja' tu lah. Dia mati umur dia 156 lebih. 56 tahun mati dia. Orang tanya dia, kenapa Syekh kamu umur panjang? Dia kata, kamu jaga masa muda kamu, Allah akan jaga masa tua kamu. Dia petua macam tu. Tak ada dalam hadis tu, tapi Syekh Matan Abi Syuja' cerita. Kenapa Syekh umur kamu panjang? Dia kata, jaga masa muda kamu, Allah akan jaga masa tua kamu. Apa? Makna kamu pantang makan tu. Apabila pantang makan, umur kamu panjang lah insya-Allah. Dia ni hak umur pendek pantang tak? Tak. KFC sekali makan 13 ketui. Patutlah mati ya. Tengok orang Cina, dia makan tak tu? Ayam tu. Makan sangat tak ayam? Tak. Dia makan angsa. Dia makan itik. Dia tak makan, dia jaga makan. Kita budak Melayu ni kalau tak ada ayam, makan tak nasi? Tak. Tu masalah dia. Ayam 30 hari boleh besar dah. Makan apa je lalu? Kita bila makan dia pula. Orang dulu tak apa dia makan ayam pun sebab ayam tu tak makan umpan, ayam makan tai. Orang dulu. Anak dia berak ayam hidup makan tu. Tapi tak boleh nah. Kalau kita nampak ayam tu makan tai, jangan hidup sebelah tu. Jangan. Tunggu dulu boleh 3 hari, 3 hari. Bagi dia makan nasi biasa sampai 3 hari, lepas tu baru sembelih. Jangan. Tak boleh. Tengok dia kata. Maka takkidlah sunat membasuh zakarnya dan sesungguhnya telah dinaskan oleh ashab kita. Ashab kita ni mana anak murid Imam kita Syafi'i lah. Sebab musannif kita, pengarang kita ni dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Bahawasanya makruh tidur. Makruh hukum dia. Makruh tidur dan makan dan minum dan jima' sebelum mengambil wuduk bagi orang yang berhadas besar. 4 perkara ni makruh. 4 ni saja makruh bagi orang yang berhadas besar. Apa dia? Makan, minum, tidur dan jima' balik. Makruh. Hak lain pada tu tak makruh. Nak bercakap, nak apa tak apa. Mana 4 perkara ni kalau nak buat diralik, kita buat 4 perkara ni kita dalam keadaan berhadas tidur balik. Kadang-kadang dahaga pergi minum. Kadang-kadang lapar bangun tengok bola. Kita bangun pukul 2, pukul 3 kan tengok bola UEFA tu. Makan lah. Makan tu makruh. Makruh Ustaz. Tidak diseksa. Ya, tidak diseksa. Tapi Allah marah lah. Allah tak suka. Allah benci. Makruh ni makna perkara yang Allah benci. Itu panggil makruh. Maka apabila mengambil wuduk, tiadalah makruh lagi salah satunya. Sebab tu kalau sudah jima' dengan isteri, kalau malas mandi, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu nak makan pun tak apa, nak minum pun tak apa, nak tidur balik pun tak apa, ataupun nak jima' balik pun tak apa. Tak ada apa. Habis di situ. Masalah yang ke-447, masalah tidur berjunub dan berwuduk ada hikmahnya. Sebab apa? Suruh berwuduk dulu sebelum nak tidur tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ni tengok hikmah. Supaya dengan ni lah, kenapa kita nak semayang tu kena berwuduk dulu? Apa hikmah dia? Ada. Apa hikmah dia? Apabila semayang suruh berkomor, suruh hisap air ke hidung, sedangkan kita bersugid dah tadi tu nak mari tu. Tapi kenapa masih sunat lagi berkomor ni? Apa hikmah dia?
Kita mandi dah no di rumah, sabun, shampoo pun dah. Gosok gigi dah, tapi tak ada ambil wuduk. Mari main masjid, kena berwuduk juga. Pasal apa? Pasal apa? Ada. Apa hikmah dia? Dia tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam kitab Furu'ul Masail, dia tidak ada dah ibadat yang paling afdal. Ibadat badaniyah yang paling afdal selepas daripada seorang tu mengucap 2 kalimah syahadah ialah semayang 5 waktu. Tak ada dah. Ibadat yang paling afdal semayang. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu orang yang tak semayang ni, orang yang sehina-hina orang. Sebab Allah angkat martabat orang semayang ni, orang yang paling afdal di sisi Allah selepas daripada dia memeluk agama Islam. Mana kalau orang tu tak semayang, orang tu sangat dicela oleh syarak. Sangat hina, sangat dihina oleh syarak. Tak ada harga di sisi syarak. Sebab tu kalau dia nak kahwin anak dia, apa dia nak jadi wali, tak boleh. Orang tak semayang tu orang dosa besar tu. Orang mengerjakan dosa besar. Kita masyarakat kita terbalik. Dia budak ni je. Budak ni kerja, cuma dia tak semayang je, tak apa tu. Hai, tak apa kok mana? Tak apa dah. Orang tak semayang tu lah orang karuk. Orang mengerjakan dosa besar. Bukan minum arak saja lah. Kita nak kata budak hak minum ketum tu lah. Kerja dosa besar kan, minum arak. Hak ni pun tak semayang ni pun ya, sama. Cuma hak tu kerja minum, hak ni kerja tak semayang. Tak semayang. Depa kata, depa tu teruk lagi. Teruk ke mana? Oh, depa tu minum ketum lagi, tak semayang lagi. Saya tak semayang saja. Oh, jadi elok dah nampak dia-nya. Dia dah putar belik cara dia tu. Nak bagi nampak elok juga dia. Saya ustaz, saya tak semayang je, minum ketum saya tak minum. Depa tu minum ketum lagi. Tak semayang lagi. Baik saya daripada depa tu, baik tang mana? Baik tak semayang tu. Siapa dia boleh kata baik? Sebab tak ada. Ibadat yang paling afdal selepas mengucap 2 kalimah syahadat ialah semayang. Sebab tu munasabah dengan semayang ni kita nak sembah Allah yang maha suci. Zat yang maha suci daripada segala kekurangan. Maka kita juga sepatutnya kena bersuci. Kena bersih. Sebab tu wuduk asal daripada kalimah wadi'ah. Wadi'ah ni mana bersih. Lepas tu pasal apa suruh berkomor? Suruh berkomor tu sebab suruh cek air tu. Suruh cek air tu. Suruh apa kita dah bersugi dah daripada rumah. Tapi main masjid kena berkomor. Lagi sunat berkomor. Sebab apa? Nak cek air yang kita berwuduk tu air mutlak ataupun tidak. Sebab air ni nak tengok kata air mutlak, kena tengok sifat air tu. Berubah ke tidak? Sifat air ada berapa? Sifat air ada 3. Ta'muhu, rasa dia, rihuhu, bau dia, launuhu, warna dia. Sebab tu suruh berkomor, rasa dulu air tu. Rasa macam mana? Kalau rasa tawak, rasa tak ada apa, tak apa. Kalau rasa masin, tanya pula masin tu sebab apa? Kalau masin dengan sebab garam, tak boleh. Kalau masin dengan sebab air laut, tak apa. Tu suruh rasa tu. Tawar. Tak apa. Kalau rasa pahit dengan sebab apa, tengoklah. Lepas tu suruh isap air ke hidung tu sebab suruh cium bau air tu. Lepas tu suruh basuh muka tu. Pasal apa suruh basuh muka? Sebab kita nak sujud kepada zat yang suci tu. Muka kita pun kena suci. Pasal apa suruh basuh tangan? Sebab tangan ni dia buat segala-gala hak baik pun tangan buat, hak jahat pun tangan ni buatnya. Pasal apa suruh sapu kepala ni? Sebab dalam kulit kepala ni dia ada akal. Sebab tu suruh lap tu. Sepangga pisau kalau nak bagi tajam tu kena lap. Akal kita pun sama lah. Dia duduk dalam ni, sapu. Asyik sapu tu lama-lama tu, asah dia panggil asah. Lama-lama dia cerdik Sebab tu kena hak bodoh-bodoh, ajak dia ambil wuduk. Mengangkali wuduk. Pasal apa basuh kaki pula? Basuh kaki sebab kaki telah bawa kita ke mana-mana. Bukan pergi ke panggung wayang tengok mak kilau tu kaki bawa pergi. Ke siapa dia bawa pergi? Dia kata boleh tak ada apa nak tengok sejarah. Tapi maklumlah panggung wayang.
Kaki. Ada sebagian ulama sebut dalam kitab Furu'ul Masail, pasal apa suruh basuh kaki anggota wuduk? Sebab Adam hari itu ketika Allah larang dia makan buah, wala taqraba hazihi syajarah, ay wala ta'kula hazihi syajarah. Jangan kamu hampir pokok ni. Jangan kamu makan buah ni di pokok ni. Dia berjalan, kaki dia bawa pergi di pokok tu lah. Kaki Adam tu lah. Nabi Adam tu. Apabila berjalan sampai di pokok tu, tangan pergi ambil. Sebab tu tangan juga anggota wuduk. Sudah ambil buah tu, dia nak makan tu, dia cium dulu. Adam tu cium dulu. Lepas cium baru dia makan. Sudah makan tu baru teringat balik. Loh, Allah larang ku tadi ni makan buah ni. Letak tangan atas kepala supaya kita buat silap tu lah. Letak tangan. Begitu Allah silap lah aku. Masalah macam tu. Dia letak tangan atas kepala. Itu jadi anggota wuduk kata dia. Tidur berjunub. Tak masuk lagi Isya kita pukul 8.53 dah ni. Semakin lewat dah ni. Tidur ada makanan di luar ni malam ni. Ada masuk Isya kita berhenti terus ya. Tidur berjunub dan berwuduk ada hikmahnya. Kata Nawawi, ni Imam Nawawi kata ni, adalah orang yang berjunub yang mau tidur dahulu daripada mandinya telah dituntut syarak ia mengambil wuduk. Syarak tuntut. Kalau malas mandi kena berwuduk. Tu syarak tuntut kata Imam Nawawi. Maka hikmahnya itu, apa hikmah dia? Telah bersalah-salahan ulama padanya. Ulama khilaf pandangan tentang hikmah dia. Sebab apa Allah suruh berwuduk, Nabi suruh berwuduk dahulu sebelum nak tidur? Kata ashab kita, kata anak murid imam kita Syafi'i, ulama dalam mazhab imam kita Syafi'i, bermula hikmahnya itu ialah supaya ringan hadas. Supaya hadas tu tak berat sangat. Kerana apa? Kerana bahawasanya mengangkat ia akan hadas daripada anggota wuduk. Dia kalau kita berjunub, kita setubuh dengan isteri, hadas kita ada seluruh badan. Kotor, makna seluruh badan kita ni kotor. Sehingga hati kita apa kotor? Waktu kita berjunub. Sebab apa? Sebab ketika kita berjunub tu, kita terlalu lazat sehingga lupa dah Allah. Lupa dah Allah. Tak ingat dah masa tu. Dia ingat apa tu. Macam-macam dia jadi ketika tu. Makna dia lalai. Anggota ni dia jadi dengan sendiri. Ni ada sakit-sakit lutut bukan? Waktu tu tak sakit dah, lupa. Waktu tu hak jadi gauk pun sembah dah gauk cuba tengok hak orang tua umur 70 Kalau isteri dia mati dia nak pergi tengok orang perempuan, dia jadi sihat balik kan? Dia jadi muda balik. Macam jadi apa? Gatai balik kan? Macam orang muda dah dia. Boleh bini muda pula. Seminggu tu tak ada hal lain tu. Gelak kelak. Lepas seminggu pada tu mati tu letih. Jam. Dia macam tu. Sebab tu ketika kita bersama dengan isteri, kita lupa Lupa. Kita duk syok dengan lazat tu. Kita seronok dengan kelazatan jima' tu. Sebab tu tersebut dalam kitab apa? Jawharul Mauhub tu. Dia kata ahli syurga jima' lebih seronok daripada ahli dunia ni sampai 70 kali ganda. Ahli syurga. Jima' ahli syurga dengan ahli dunia. Ahli dunia kata sedap dah kan? Seronok dah benda tu. Bukan sedap, dia panggil seronok kan? Seronok. Syurga 70 kali ganda. Sebab tu aku tak mau kahwin. Tak kahwin sana.
Sono lagi lawa. Sono kuat pun kuat. Tak ada dah sakit pinggang. Duk tak ada. 70 kali ganda kata dia. Hak dunia ni kita tak ingat kat apa dah. Kadang-kadang kat Allah pun kita lupa dah. Tak ingat apa. Kita buat. Kadang-kadang anak menangis. Tak dengar. Kalau tunggu dengan isteri kita, anak bangun tu rasa nak tendang anak kita tu. Apa bangun masa ni? Waktu tu dia cari bini, dia kasih bini dia. Tapi duk esokkan pagi dia lupa. Ada seorang pakcik hadis sedang tu. Dia pergi pasar pagi dengan isteri dia. Jumpa dengan isteri dia. Ustaz, main mana? Kata main beli ni daging sikit nak 100 kilo. Makcik main dengan siapa? Makcik main dengan pakcik dah. Lepas tu pakcik mana? Tu lupa aku dah tu dia dah. Boleh lupa bini dia. Dia balik duduk cari di rumah. Kita pergi hantar dengan kereta kancing. Isteri dia. Umur 60 lebih. Dia kata, hampir mana aku nak panggil? Hampir mana apa? Dia kata, hang bawa aku pergi pasar tu, hang lupa. Lah, boleh lupa bini dia. Dia macam tu. Jadi, apabila kita dalam keadaan hadas, kita berjunub, mana seluruh anggota kita, sehingga rambut kita, bulu kita pun, dalam keadaan berhadas dia panggil. Tak boleh tu. Nak masuk masjid, tak boleh. Nak sentuh Quran, tak boleh. Nak baca Quran, tak boleh. Nak semayang, tak boleh. Nak tawaf, tak boleh. Semua tak boleh. Waktu tu. Makna, hadas yang menimpa atas diri kita ni, yang ada pada diri kita ni, berat sangat. Sebab tu kalau tak mau mandi, Nabi suruh berwuduk. Pasal apa? Apabila berwuduk, sebahagian hadas tu, muka kita tu, kita basuh mulut, hidung, tangan, muka. Ni dah kita basuh dah. Dah mengangkat dah separuh dia panggil. Mengangkat separuh dia panggil. Ialah supaya ringan hadas. Kerana bahawasanya mengangkat ia akan hadas daripada anggota wuduk. Dan kata Abdullah bin Mubarak dan Abdullah Al-Marazi Al-Mazari radhiyallahu anhu telah bersalah-salah ulama pada hikmahnya. Kata setengah ulama supaya orang yang berjunub tidur ia atas salah satu daripada dua suci. Sebab tu hebat. Jangan tak ambil wuduk lah. Nak tidur selepas berjunub tu jangan. Orang yang berjunub tidur ia atas salah satu daripada dua suci. Entahkan mati ia dalam tidur, maka pada waktu memandikannya meratakan air jua. Dan kata setengah ulama bahkan barangkali boleh jadi rajin dan bangkit hati langsung mau mandi dengan sebab mengambil wuduk. Tu takut jadi malas esok ni. Dan kita tidur tu di antara dua mati, di antara mati dah kita dah. Mati dengan hidup tu sama dah tu waktu kita tidur tu. 50-50 tu. Sebab tu dia suruh mandi. Kalau kita mati pun dalam keadaan berwuduk tu, mana kita mati dalam keadaan bersih. Tengok dia kata suci. Kalau tidur pun, tidur dalam keadaan bersih. Kalau kita berjunub, kita bersama dengan isteri, tiba-tiba kita tak berwuduk, maka kita tidur dalam keadaan dua yang tak bersih. Pertamanya tidur dalam keadaan tak bersih. Yang kedua kan kalau mati pun mati dalam keadaan tak bersih. Tu besar. Sebab tu dia suruh kita berwuduk. Apabila kita berwuduk, kalau takdir kata kita mati dalam keadaan bersih. Cuma waktu mati tu meratakan air seluruh badan saja. Dan kalau kita mati, kalau kita tak mati, kita tidur juga dalam keadaan bersih, bukan kotor dah. Sebalik tu kalau kita tak mandi, tak berwuduk, maka kedua-dua tu ada pada kita. Kalau tidur pun tidur tak bersih. Kalau mati pun mati dalam keadaan tak bersih. Bahkan barangkali boleh jadi rajin. Dan bangkit hati langsung mau mandi dengan sebab mengambil wuduk. Jadi rajin ketika nak bangun solat subuh kalau berwuduk.
Kalau tak berwuduk, tengok tu jadi berat. Kadang-kadang rasa malas nak bangun tu pasal tu. Sebab hadas terlalu berat duk atas diri kita. Kalau kita angkat dulu separuh, basuh dulu separuh, tak ada apa. Dia ringanlah sikit. Itu hikmah dia. Hikmah suruh berwuduk. Baik. Masalah yang ke-448, masalah tidur orang haid. Sunat berwudukkah? Tadi orang yang berjunub, orang yang bersama dengan isteri. Ni orang haid pula ni. Orang yang ada haid, isteri kita tu lah ada haid. Apabila dia nak tidur, sunat tak dia berwuduk? Balik cerita sekejap lagi. Isteri kita ada haid lagi tu. Ataupun anak kita. Ni nak tidur ni. Ambil wuduk tak lagi? Dia tak boleh ambil wuduk bang, saya ada haid. Ada haid tu lah ambil wuduk tak apa tidak. Tengoklah. Kata Imam Nawawi telah berkata Al-Mazari dan telah berlaku perselisihan pada sunat berwuduk. Itu ke atas orang yang haid sebelum tidurnya. Maka orang yang mengatakan supaya tidur ia atas salah satu daripada dua suci, disunatkan baginya wuduk. Kena berwuduk juga. Supaya apa tadi? Orang yang ada haid pun, walaupun darah dia duk keluar pun, dia tutup habis juga. Dia berwuduk, mata tidur. Tidur. Kata Nawawi dan adapun ashab kita, ulama kita dalam mazhab, imam kita Syafi'i, maka bahawasanya mereka itu muafakat atas bahawasanya tiada sunat wuduk bagi orang yang haid dan nifas. Tak sunat dalam ashab kita tu. Ulama kita dalam mazhab imam kita Syafi'i kata tak sunat bagi orang haid ataupun nifas. Darah yang keluar daripada lepas beranak tu, yang tu kata tak sunat berwuduk. Tidak macam tu. Kerana bahawasanya wuduknya tiada memberi bekas pada hadas kedua-duanya. Hadas haid dan hadas nifas itulah. Maka jika sudah habis haid, jadilah ia seperti orang junub. Itulah hukum orang-orang perempuan haid. Wallahu a'lam. Kata musannif, babu ma jaa fi musafahatil junub. Bab yang telah datanglah ia bab pada menyatakan berjabat tangan dengan orang junub. Tengok. Boleh ke tak kawan tu berjunub? Dia nak main salam dengan kita, nak pegang tangan kita. Boleh tak pun tidak? Tengok ni. Kalau tak boleh ke? Bah kita, hak Cina, hak sebagainya tu. Lepas tu mana mandi junub tu? Kan mandi junub? Bah kita tu lah. Cuba pergi tanya dia. Bah, mandi junub tak? Bertanya dia. Macam mana cikgu? Ditanya dia. Bah, mandi junub. Dia tak apa junub tu? Ham junub tak semalam? Ham bersama dah. Ham bersama. Lepas tu mandi tak? Aku mandilah nak mari tu. Dia kata. Niat ke tak? Tengok. Boleh ataupun tidak? Nak. Orang hulur tangan kat kita kan. Pagi-pagi kan. Mandi junub dah ni. Boleh tanya tak? Tengok dulu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, setakat tu dulu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi fahkini wa fakihna. Alhamdulillah. Taqabbal.